Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini kita dapat lagi bersama-sama dalam majlis tazkirah bagi guru-guru takmir Jajahan Kota Baru. Bersama saya, Ustaz Mustafa Hussein. Tajuk yang kita akan sama-sama bincang pada kali ini iaitu kelebihan-kelebihan solat malam ataupun dinamakan juga solat tahajud. Jadi mari kita sama-sama menghayati tajuk ini. Pengertian solat tahajud. Apakah pengertian maksud solat tahajud, sembahyang malam? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang ke-79 di muka surat 290, iaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sini kita boleh melihat perkataan fatahajjad. Fatahajjad, tahajud. Jadi apakah maksud ayat yang kita baca ini? Dan bangunlah pada sebahagian daripada waktu malam, serta kerjakanlah solat tahajud. Fatahajjad, kerjakanlah solat tahajud padanya sebagai solat tambahan bagimu. Yakni, bila kita tengok maksud fatahajjad, maka kerjakanlah solat tahajud padanya bagi solat tambahan. Bila bangunlah pada sebahagian daripada waktu tengah malam. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, apakah tafsiran huraian maksud bagi ayat ini? Tafsiran para ulama tafsir tentang maksud at-tahajud dalam surah tersebut ialah tafsiran yang pertama iaitu dari Imam Jarir At-Tabari. Tafsir At-Tabari. Beliau telah mengarang satu kitab tafsir yang besar, iaitu kitab tafsir yang masyhur, iaitu kitab tafsir At-Tabari, yang mana menafsirkan ayat ini ialah maksud at-tahajjud iaitu as-saharu ba'da naumatin. As-saharu ba'da naumatin. Apakah maknanya? Tahajud adalah berjaga setelah tidur. Kita berjaga setelah kita tidur. Itu makna tahajud. Kita tidur dahulu, kemudian kita pun bangun untuk mengerjakan ibadat seperti solat. Seterusnya yang kedua, tafsiran oleh Imam Al-Baghawi. Dalam tafsir Al-Baghawi tentang ayat tentang tahajud ini iaitu qum ba'da naumika wat tahajjudu la yakunu illa ba'da naum. Iaitu bangunlah selepas kamu tidur dan at-tahajud tidak akan berlaku melainkan
selepas daripada tidur. Seterusnya tafsir yang ketiga berkenaan tahajud lagi. Sebagaimana tajuk yang kita sama-sama bincangkan pada kali ini, iaitu kata Imam Al-Qurtubi yang masyhur dengan tafsir Al-Qurtubi, iaitu maksud at-tahajudnya wat-tahajjudu at-tayaqqudu ba'da raqdatin fasara isman lis-salati li'annahu yantabihu laha. Fattahajjudu al-qiyamu ila as-salati minan naumi. Maksudnya, tahajud adalah berjaga setelah tidur, lalu menjadi nama sebuah solat kerana perhatian untuk melakukannya. Maka at-tahajud adalah bangun menunaikan solat setelah tidur. Seterusnya tafsiran yang keempat berkenaan tahajud, iaitu kata Imam Ibn Kathir yang masyhur dengan tafsir Ibn Kathirnya, Inna tahajjuda ma kana ba'da naumin qalahu Alqamah wal aswadu wal aswa wa Ibrahimun Nakhai wa ghairu wahidin wa huwa al-ma'ruf fi lughatil Arab. Maksudnya, sesungguhnya at-tahajud dilakukan setelah tidur. Demikianlah pendapat Al-Qamah, Al-Aswad, Ibrahim An-Nakhai dan beberapa ulama lain, dan ia sudah dikenali sedemikian menurut bahasa Arab. Kemudian, ciri-ciri hamba-hamba Allah yang bangun untuk solat tahajud, yang bangun untuk melakukan amal ibadah. Ciri-cirinya ialah tanda hamba Allah yang sebenar. Dia ini ialah hamba Allah yang sebenar. Yang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat yang ke-63 hingga 64, muka surat 365, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman berkenaan hamba Allah yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Maksudnya, hamba-hamba Allah Ar-Rahman ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun, dan apabila orang yang kurang beradab menyapa mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang baik-baik. Dan mereka yang tekun mengerjakan ibadat kepada Tuhan mereka pada malam hari dengan sujud dan berdiri. Jadi Allah menyatakan kepada kita semua bahawa Allah Subhanahu wa taala amat menyukai hamba-hamba Allah yang mana mereka bersopan santun bila mereka berjalan-jalan di atas muka bumi, dan bila ada orang yang tidak berilmu, orang yang jahil, bila menyapa mereka, mereka menjawab mereka membalas dengan perkataan yang baik-baik. Dan juga mereka yang tekun mengerjakan ibadat kepada Tuhan mereka pada malam hari dengan sujud dan berdiri. Jadi hamba-hamba Allah Ar-Rahman, mereka ini termasuk daripada hamba-hamba Allah Ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang disukai. Ar-Rahman adalah salah satu daripada nama-nama Allah yang pemurah, hamba-hamba Allah yang dikasihi, mempunyai ciri-ciri sifat-sifat sebagaimana iaitu yang pertama, bila berjalan
mereka bersopan santun. Bila ada orang yang menyapa mereka, orang ini tidak berilmu, maka mereka menjawab dengan perkataan yang baik-baik. Lalu bila di waktu tengah malam, mereka sujud dan mereka berdiri bersolat. Seterusnya, orang yang bangun tengah malam bertahajud ini cirinya yang kedua iaitu ciri hamba yang muhsin, iaitu yang berbuat kebaikan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-51, surah yang ke-51, ayat yang ke-16 hingga 18. Di muka surat 521, akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Maksudnya, sesungguhnya mereka di dunia dahulu adalah orang yang berbuat kebaikan. Di dunia, mereka tidur sedikit sahaja pada waktu malam. Dan mereka selalu beristighfar kepada Allah pada waktu pagi sebelum fajar, yakni waktu sahur. Mereka ialah orang yang muhsinin, orang yang baik, orang yang bagus, orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang yang tidur sedikit sahaja pada waktu malam dan mereka melakukan ibadah pada waktu malam ketika orang lain sedang tidur. Ciri yang ketiga iaitu orang yang mempunyai iman yang sebenar. Macam mana? Sebagaimana dalam surah As-Sajdah, surah yang 32, ayat yang ke-16, muka surat 416. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Maksudnya, mereka menjauhkan diri dari tempat tidur. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut dan perasaan mengharap. Dan mereka selalu mendermakan sebahagian daripada apa yang kami beri kepada mereka. Yang mereka ni termasuk daripada hamba-hamba Allah yang baik, yang bagus. Ciri yang keempat iaitu dijadikan perbandingan oleh Allah dalam Al-Quran. Bagaimana surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 9 muka surat 459. Amman huwa qanitun ana'al layli sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Maksudnya, engkaukah yang lebih baik atau orang yang taat mengerjakan ibadat pada waktu malam dengan bersujud dan berdiri kerana takutkan azab hari akhirat serta mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah lagi kepadanya, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang yang berakal sempurna. Jadi sebagaimana ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah membandingkan sebagaimana Allah berfirman, engkaukah yang lebih baik
Adakah kamu merasa kamu itu orang yang terbaik? Kalau nak dibandingkan dengan orang yang taat mengerjakan ibadah pada waktu malam dengan bersujud dan berdiri. Kenapa? Kerana takutkan azab hari akhirat serta mengharapkan rahmat Tuhannya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala membandingkan, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang yang berakal, orang yang cerdik, orang yang berfikir dengan sempurna, dengan waras. Yang kelima, cirinya tanda orang yang bersyukur. Sebagaimana hadis yang masyhur, yang mana Sayyidatina Aisyah berkata, "Kana yaqumu minal laili hatta tatafattaru qadamahu." Faqalat Aisyah, "Lima tasna'u hadha ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar." Qala, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Maksudnya, Sayyidatina Aisyah menceritakan hal keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau seorang yang bersungguh-sungguh melakukan ibadah. Maksudnya sesungguhnya baginda mengerjakan solat malam sehingga kedua tapak kakinya merekah. Aisyah berkata, "Mengapakah engkau melakukan hal yang sedemikian? Sedangkan Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang." Lalu baginda menjawab, "Apakah aku tidak ingin menjadi hamba Allah yang sangat bersyukur?" Tanda orang yang bersyukur iaitu salah satunya dia melakukan amal ibadah sehingga meninggalkan kelazatan untuk tidur dengan nyenyak pada waktu malam hari, lalu bangun melakukan amal ibadah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keenam, penyebab masuk syurga. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Maksudnya, wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah silaturrahim, dan solatlah di waktu malam ketika manusia sedang tidur. Nescaya dengan ibadat-ibadat yang kamu lakukan ini, kamu akan masuk syurga dengan selamat. Jadi di sini ada beberapa perkara, iaitu yang pertama, sebarkanlah salam, ucapkanlah salam. Yang kedua, berilah makan kepada orang-orang yang memerlukan, daripada fakir, miskin dan sebagainya. Yang ketiga, sambunglah silaturrahim. Yang keempat, solatlah di waktu malam ketika manusia sedang tidur. Nescaya kamu akan masuk syurga dengan selamat. Seterusnya yang ketujuh, ditinggikan derajat seseorang. Yang mana Rasulullah bersabda, "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha
a'addaha Allahu liman at'ama at-ta'am wal ana al-kalam wa alana al-kalam, maaf, wa taba'a as-siyam wa shalla al-lail wan nasu niyam. Maksudnya sesungguhnya di syurga ada bilik-bilik yang bahagian luarnya dapat dilihat dari dalam. Kita berada di dalam, kita nampak di luar. Tetapi orang yang di luar tidak nampak di dalam. Dan bahagian dalamnya, sesungguhnya di syurga ada bilik-bilik yang bahagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bahagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Bilik-bilik ini disediakan oleh Allah Ta'ala untuk orang yang memberi makan. Berkata-kata dengan lembut, selalu berpuasa, menyebarkan salam dan solat di malam hari ketika manusia sedang tidur. Jadi, penyebab untuk masuk syurga. Tentang kehebatan dan keindahan syurga, yang mana Rasulullah SAW menceritakan di dalam syurga ni ada bilik-bilik. Ada banyak bilik yang mana bahagian luarnya dapat dilihat dari dalam. Iaitu bila kita berada dalam bilik, kita nampak apa yang berlaku di luar. Dan bahagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Kita berada di luar, kita nampak apa yang ada di dalam. Bilik-bilik itu disediakan oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang yang memberi makan, berkata-kata dengan lembut, selalu berpuasa, menyebarkan salam dan solat di malam hari ketika manusia sedang tidur. Yang ke-8, tanda kemuliaan seorang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu." Thumma qala, "Ya Muhammad, syaraful mu'min qiyamul lail wa izzatu istighna'uhu 'anil nas." Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, tapi engkau pasti mati. Cintailah sesiapa sahaja yang suka-sukai, tapi engkau pasti akan berpisah dengannya. Berbuatlah sesuka hatimu, tapi engkau pasti mendapatkan balasannya. Kemudian Jibril berkata lagi, "Wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin ada pada solat malam, dan kehormatannya ada pada ketidakperluan kepada orang lain." Jadi hadis ini, Malaikat Jibril telah berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu. Hiduplah sesuka hatimu, tapi engkau pasti akan mati." Ini merupakan nasihat, mau'izah, nasihat kepada kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, hakikatnya ditujukan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana maksudnya, hiduplah sesuka hatimu, tapi engkau pasti mati. Cintailah sesiapa sahaja yang suka-sukai, tapi engkau pasti akan berpisah dengannya. Berbuatlah sesuka hatimu, tapi engkau pasti mendapatkan balasannya. Kemudian Jibril berkata lagi, "Wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin ada pada solat malam, dan kehormatannya ada pada ketidakperluan kepada orang lain, tidak mengharapkan orang lain." Yang ke-9, akan mendapat keberuntungan yang besar.
qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin. Maksudnya sesiapa solat malam dengan 10 ayat. Sesiapa yang bangun dan solat malam dengan membaca 10 ayat, maka tidak ditulis sebagai orang yang lain. Tidak ditulis sebagai orang yang lain. Sesiapa yang solat malam dengan 100 ayat, maka dicatat sebagai qanitin, iaitu orang yang tunduk patuh. Siapa yang solat malam kemudian membaca ayat yang panjang sehingga 100 ayat di dalam solatnya itu, maka dicatat sebagai qanitin, iaitu orang yang tunduk patuh kepada Allah. Dan sesiapa yang solat malam dengan membaca 1000 ayat, maka dicatat sebagai muqantirin, iaitu orang yang mendapat keuntungan melimpah berupa pahala. Sini pembetulan. Minal ghafilin. Okey. Minal ghafilin iaitu orang yang lalai. Sesiapa solat malam dengan 10 ayat, maka tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Maka dia bukan orang yang lalai. 100 ayat pula, dia bangun, dia solat malam dan baca 100 ayat, maka dia dikira orang yang tunduk patuh. Manakala orang yang bangun dan baca 1000 ayat dalam solatnya, maka dicatat orang yang mendapat keuntungan melimpah berupa pahala. Seterusnya yang ke-10, menghapus kesalahan dan mencegah dari dosa. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa makfaratun lis-sayyiati wa manhatun lil-ithm. Maksudnya, hendaklah kamu melakukan solat malam kerana ia merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu. Solat malam mendekatkan kamu kepada Rabb kamu, mendekatkan kamu kepada Tuhan kamu, menghapuskan kesalahan-kesalahan dan mencegah perbuatan-perbuatan dosa. Dengan solat malam, maka insya-Allah akan membantu kita daripada menjauhi dengan menjauhi perkara-perkara yang dosa. Yang ke-11, solat yang paling utama, iaitu yang paling afdal selepas solat fardu. Afdalus siyami ba'da ramadhana syahrullah al-muharram wa afdalus salat ba'da al-faridah salatul lail. Puasa yang paling utama. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan tazkirah yang saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat serta kebaikan, keampunan, kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala, serta kita rebutkanlah peluang. Lebih-lebih lagi kita sekarang ni berada dalam musim PKP, yang mana peluang untuk kita melakukan amal ibadah, terutamanya solat malam, teramatlah mudah sekiranya nak dibandingkan dengan sebelum PKP, sebelum berlakunya COVID-19 ini, kerana pada hari biasa kita bekerja dan mungkin kita memerlukan masa untuk melakukan ibadah. Tetapi pada waktu yang ketika ini, peluang itu amat mudah bagi kita, insya-Allah. Jadi, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.